Baik, jadi kalau kita katakan dia adalah af'ala, maka sini bunyi dia Alhamdulillah. alhama lah. Hmm. Wih, gerak pula dia hilang tu. Itulah. Sakit kepala tak? Tengok. Tak ada. Okey kan? Okey kan? Ya. Betul lah. Dia dah jadi semakin mengganas ni kenapa ni? Adakah disebabkan rasanya okey je semua. Sekejap saya pakai performance sikit. Kita turbo sama dia. Baik, kalau af'ala alhama. Kalau yuf'ilu Uf. You. Ilu. Uf. Imu. Uf imu. apa dia? Uf imu. Apa pula af'ala Jadilah. alhama. Yulhimu. 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 I'al. If if'alun jadi apa? Ilhamun. Okey, bukan ha pedas, ilham. Ilhamun. Ni lah datang kalimah ilham oleh siapa? Ilham. Allah. Kan Mambai. Manbai. Mambai. Kau ilhamku. Oh, penyanyi tu lah. Lagu Ilham tu. Oh. Ilham boleh? Ya, Ustaz. Maka Allah. Apa dia? Lagu orang lama Ustaz. Sini warna sikit. Apa dia Tuan Munir? Itu lagu orang lama. Ustaz ingat pula. Lagu pemetik gitar lama. Baik, muf'ilun. Muf'ilun. Mulhimun. Kemudian muf'alun. Mulhamun. Boleh. Maknanya alhama telah mengilhamkan, sedang mengilhamkan, pengilham yang kena ilham. Boleh? Allah mulhim, kita mulham. Boleh? Macam orang cakap kan, macam mana bawang boleh nama bawang? Ilham lah. Ayo. Allah ajak datangkan ilham. Akhirnya semua yang terfikir semua tu semua ilham lah Ustaz kan? Ya, Allah akan datangkan. Alhamdulillah. Ilham selalu datang hari Jumaat. Nak tanya. Yang ni adalah keseluruhan yang kita belajar lah. Tak boleh ulang Ustaz. Yang telah ilham tu. Yang telah sedang. Okey, ni alhama telah mengilhamkan. Kalau yulhimu sedanglah ataupun akan mengilhamkan. Kemudian ilham tu sendiri ilham lah. Pengilhaman tersebut. Idea tu. Orang panggil. Alhama ni maknanya mengideakan lah. Telah mengideakan, sedang mengideakan. Idea tu sendiri. Ilham tu. Lepas tu pemberi ilham. Mulhim. Orang yang memberi ataupun pengilham. Kalau Allah bagi ilham kat kita, Allah mulhim. Kemudian yang kena bagi idea adalah mulham. Kita bagi idea mengenai apa? Contohnya ilham kita. Antara ilham yang saya bagi, contohnya kalau kita kata saya mendatangkan ilham. Contohnya ilham untuk menghapuskan sistem ni. Macam monopoli dekat dalam Malaysia ni. Macam mana kita nak hapuskan sistem tu?
Contohnya monopoli dalam bidang ikan, dalam bidang ayam, dalam bidang telur. Monopoli tak monopoli dalam Malaysia ni sampai kalau dia tak puas hati, telur hilang kat Malaysia. Nampak tak? Dia kata telur tak ada. Hilang semua kedai tak ada telur, tak ada jual telur. Lepas tu bila kerajaan kata, okey boleh naikkan sikit. Pung, besok tu ada telur balik. Maka sistem monopoli tu ada kat dalam Malaysia ni. Dia tak boleh nak bohong kita lah. Daripada situasi yang kita nampak tu. Betul tak? Ya. Baik, jadi saya mendatangkan satu ilham iaitu kita menggunakan kaedah sistem wakaf. Contohnya. Sistem wakaf je yang boleh hapuskan sistem monopoli. Saya cakap tu. Tapi kena buat orang cerdik-cerdik kena masukkan dalam benda tu dan akan uruskan benda tu. Tu je salah satu. Maka sistem wakaf tu adalah mulhab. Oh. Nak hapuskan sistem wakaf boleh pakai. Kesan besar sistem wakaf. Cuma orang pakai wakaf ni tempat kecil-kecil lah. Yes. Patutnya boleh diketengahkan lah sistem tu. Azhar, sistem wakaf. Azhar. Maksud Ustaz, kalau telur tu tadi nak dibuat sistem wakaf, maksudnya macam mana tu? Dia free bagi. Kita duit kita orang Islam dekat amanah raya dah berapa bilion? Banyak. Bukan orang miskin orang Melayu ni. Duit banyak, 60 bilion. Kita boleh tukarkan kepada sistem wakaf, kita bagi seorang yang manage, maka habis masalah telur. Betul tak? Dan sistem wakaf memang kita bagi kesedaran dekat orang Islam, wakaf mana boleh usik. Macam tabung haji lah. Ustaz cakap ni kan saya teringat lah yang sistem tabung haji tu memang idea Allahyarham tu sangat ni kan. Profesor. Muka Aziz. Ya. Macam ayam dekat Malaysia ni macam tu lah. Kalau nak hapuskan sistem monopoli, buat sistem wakaf. Jadi wa taqwa. Lalu Allah cerita pula qad. Qad ni huruf apa ni? Okey. Qad. Okey. Qad huruf tau. Okey. Ingat lagi ke tak ingat dah? Ingat. Tahu. Okey. Tak, Okey. sebenarnya nama dia adalah huruf tahqiq. Taukid. Oh, ada. Penegasan. Ni nama betul dia tau. Nama qad, nama betul dia tahqiq. Tahqiq. Tahqiq bunyi dia. Dah. Sebabkan kelas ni dah level lain sikit, jadi saya bagi tahu nama-nama pelik-pelik ni lah. Tahqiq. Ya. Tahap pedas. Termasuk macam tajwid pula. Baik, apa maksud tahqiq? Tahqiq bermakna taukid. Sama aja. Oh. Tapi Arab tak sebut qad huruf taukid. Tak. Kalau Arab sebut qad harfut tahqiq. Dia bukan harfut taukid. Walaupun makna sama dengan taukid, tapi Arab tak panggil huruf ni taukid. Sampai tak? Tapi dah kita nak senang ingat awal-awal dulu, saya pun masukkan semua dalam taukid. Boleh? Baik, seterusnya aflaha. Maknanya sesungguhnya, kita terjemah kat sini lah. Sesungguhnya. Maka aflaha daripada hayya 'alal falah. Falah mana apa falah? Kejayaan. Berjaya. Aywa, maka yang ni sesungguhnya telah berjaya. Dia beruntung Ustaz. Untung berjaya tu. Lah. Tapi tak semua orang yang untung berjaya. Berjaya lah tu. Man mana apa? Sesiapa? Isim mausul. Mausul. Okay. Orang Siapa yang zakar menyucikan Menyucikannya. Menyucikannya. nya ni balik kepada siapa? Perempuan ni. Jiwa tersebut. Okey. Baik, aflaha fi'il isim huruf. Aflaha. Fi'il. Fi'il madhi. Kenapa bukan mudhari' ni? Sebab dia Ya. tak ada Anita.
Dia 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 Iklan tanda Indah tanda depan tu. Dia ada tanda pattern 2 Zoom kan. dia zoom. Ayuh pattern 2 Mumtaz. Azad. Boleh? Wazan Maka dua. setiap fi'il memerlukan fa'il. mana fa'il dah? Iya. Oi, mana ada hiya? Wah. Wah. Mati. Qad Apa dia? aflaha. Bukan fa'il. Wah. 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 Salah, man. Man. Hah? Oh ya, baik ke depan pula. Isim mausul. Mausul. Fi'il dia apa? Submit. Minta maaf. Aflaha lah. Cuba tengok makna dia. Sesungguhnya telah berjaya siapa yang Oh ya. menyucikan jiwanya. Betul, betul, betul. Boleh? Baik, tukarlah siapa yang tu kepada nama orang seorang. Sesungguhnya telah berjayalah Fazrin. Ha, tukar tu. Siapa yang berjaya tu? Fazrin. Tu man tu lah. Boleh? Hmm. Sesungguhnya telah berjayalah Fazrin yang menyucikan hatinya. Dia isim mausul lah Ustaz. Ha, isim mausul tu, dia memang isim mausul. Ha. Kalau dia duduk lepas huruf jar, maka isim mausul tu jadi apa? Tiba-tiba jadi loading pula ni semua. Majrur. Majrur. Isim mausul duduk Majrur. lepas huruf jar Madi jadi kan? majrur. Majrur. Ha, isim mausul tu jadi majrur. Kalau isim mausul tu duduk awal ayat, dia jadi apa? Ya. Mentada, mentadu. Okey. Aha. Yang dalam ayat ni dia jadi fa'il. Ya. Fa'il. Fa'il kepada aflaha. Ayuh. Kalau kita kata domir huwa lah fa'il dia, nanti orang tanya huwa ni siapa? Okey. Hmm. Huwa ni kena balik ke belakang baru boleh kata dia tu fa'il. Tapi dia tak balik ke belakang. Dia pergi ke depan. Yang depan tu fa'il. Tapi Dia ada masalah isu dia dekat domir huwa dan hiya sahaja. Fa'il dia mungkin selepas dia. Kan aturan kita fa'il kena ada apa? Fa'il. Tu selepas dia fa'il lah tu. Oh. tapi tak ada masalah. Tak ada masalah ke yang selepas dia tu kan? Lepas dia tu pun apa ni fi'il ke? Okey. Bukan Baik, dia sekarang ni zakar fa'il apa? Oh ya. Wah. fi'il wah. Wah. Dulu. Mana ada fa'il huwa? Fa'il apa? Fi'il Madi. madi. Okey, fi'il madhi. Okey. Domir? Wah. Okey. Huwa boleh balik ke belakang tak? Wah, tadi dia. Dia tadi sebenarnya Dia man. kembali dulu. Okey, dia boleh balik ke belakang. Maka dia Teman. fa'il. Man. Oh. Man ni juga. Fa'il juga. Bila huwa dengan hiya, dia boleh balik ayat sebelum, maka dia fa'il. Huwa tu fa'il. Tapi huwa ni tak boleh balik ayat sebelum. Dia tak ada. Dia tak ada. Dia nak balik ayat siapa? Huwa tu. Bila dia tak boleh balik ayat sebelum, kita kena faham konsep Arab ni mesti tengok ayat sebelum. Ayat sebelum, ayat sebelum. Macam tu. Dia tak ada istilah selepas dia tak. Bila sebut selepas, yang selepas tu jadi fa'il. Macam sampai tak? Okey lah, kalau kita nak kata kan, Ahmad telah makan ikan. Telah makan apa bahasa Arab? Madi. Fi'il madi. Fa'il madhi. Tak, bahasa Arab dia, bahasa Arab makan. Akala. Akala. Okey, akala. Okey. Macam mana nak tulis bahasa Arab? Ahmad makan ikan. Akala. Akala. Akala Ahmadun. Dun. Ahmadun. Ahmadu. Ikan apa? As-samakun. Samak. Samak nak baca baris apa ni? As-samaka. Di mangsa Baca baris depan. atas. Sebab apa tu? Maf'ulun bih. MD. Okey. Baik, Ahmad nak baca baris apa? Ahmadu. Macam tak nampak. Madu. Amadun. Amadun. Okey, Depan. baca baris apa soalan dia? Depan. Depan. Okey, kenapa baris depan? Depan. Dia pelakon. Baik, dekat akala ni tadi, fi'il madhi ni domir apa? Wah. 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 Nah, kenapa tak kata huwa tu fa'il? Oh. Kita tak kata huwa fa'il, kita kata Ahmad fa'il. Sebab huwa tak Betul. menerangkan siapa-siapa sebelum tu. Okey. Faham. Boleh? Faham. Boleh. Dia masalah dia sebab man ni dia macam something yang tak tahu siapa kan. Itu yang kita tak nampak tu. Kita tak nampak sebab Allah tak bagi tahu man siapa man. Dah. Siapa-siapa lah.
Siapa-siapa yang mencucikan, maka yang berjaya adalah orang yang menyucikan, bukan orang yang tak ada dosa. Menyucikannya maksud kat sini apa dia? Zakat lah. Apa dia? Bertaubat. Ayuh, maka berjayalah orang yang bertaubat. Takwa. Taubat. Bertaubat. Okay. Jadi disebabkan kepala saya telah mengganggu skrin, maka kembalilah semula ke dunia kecil-kecil. Okey. Benda boleh adjust. Boleh. Kena adjust lah benda ni. Baik. Kemudian fa'il dah ada, ha jadi apa? MB. 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 Itulah aturan dia. Saya pun tak tahu kat mana susah ni. Okey je. Allah kata berjayalah orang yang sentiasa bertaubat kepadanya. Baik, maka aflaha wazan berapa? Aflaha wazan 2 juga Ustaz. Okey, maka kita masuk kat bawah ni. Aflaha. Aflaha. Aflaha, af'ala. Yuf'ilu bunyinya gapo? Yuflaha. Yuflahu. Yuflihu. 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 If. Yuf'ilu, yuf'ilu, yuflihu. Kemudian if'alun. Ifhalun. Ifhalun. Kan iflah. Iflahun. Iflahun. Iflahun, ilhamun, if'alun sama. Muf'ilun, Muflihun. Muflihun. inno muflihul. Boleh? Apa pula bergigi pula ha tu? Muflihun, muflahun. Senang gajah. Kan? Sebenarnya bahasa Arab ni senang ke susah? Sona Cik. susah. Susah. Dia vocab je banyak. Baik, lalu aflaha, yuflihu, iflahun, muflih, muflah. Maknanya aflaha telah berjaya. Yuflihu, Akan berjaya. okey. Iflahun, Kejayaan. Kejayaan. keberjayaan dia tu kan. Kejayaan. Kejayaan dia tu lah. Boleh? Kita boleh pakai falah pun boleh tak? Hayya 'alal falah. Kejayaan. Kalau kemudian muflih, Orang yang berjaya. orang tu. Kalau muflah, Yang Telah berjaya. yang boleh berjaya. Yang boleh Terima berjaya. kejayaan. Terima kejayaan. yang diberjayakan tu. Contohnya kalau projek kita wakaf tu berjaya, maka dia muflah projek tu. Wakaf. Baik, sambung. Waqad khaba man dassaha. Waw ni waw apa Sama. ini? Sama dengan 9 Ustaz lah. Ya? Sama dengan ayat 9 lah lebih kurang kan. Sebab jadi waw ni waw apa ni? Atau Well done, good. Dan Atau. sebab nak kaitkan dengan ayat sebelum dah. Boleh? Ya. tahqiq. Wa qad khaba man dassaha. Tahqiq ayu Tahqiq. sesungguhnya. Tapi sebenarnya dia tahqiq ni kan. Ya. Dia kalau jumpa fi'il madhi tau, maka khaba fi'il ke isim? Fi'il madhi. Fi'il madhi kan. Ha. Domer apa ni? Wa. Wah. Okey. Wa. Maka huwa jadi apa ni? Wa jadi Fa'il. ma'al. Khoba ni mana peru? Ustaz, Khoba. obat kita rugi. Okey, kita tadi berjaya, yang ni gagal lah. Rugi. Ataupun gagal lah. Lawan kepada berjaya tadi tu, gagal. Maka gagallah siapa yang Fa'il. Man fa'il. mengotorinya. Man fa'il kan? Sama Dia macam tadi. merugikan. Dia Saya saja nak perangkap tadi tu. Kuah jadi apa saya cakap.
Oh, ya ke? Man akan jadi apa ni? Fa'al. Mana panggil fa'il lah macam Dia tadi. isim mausul tapi dalam ni dia jadi Fa'il. fa'il. Boleh? Dan dasa adalah Dasar maji. Madi. PL huwa. domer huwa. Huwa balik kepada Man. Balik huwa balik kepada man ni. Maka dia akan jadi fa'il dan ha akan jadi apa? MB. MB. balik. Okey, mumtaz. Baik, kemudian kita masuk pula seterusnya pada ayat 10 wa qad khaba man dassaha. Maka masuklah cerita pasal kaum Baik, kaum Samud ni dia dengan Nabi Allah Saleh yang didatangkan mukjizat dia apa itu? Anu tu kah apa ni unta tu kah? Ayo cerita pasal unta. Untaku lari gagah berani. Yeah. Baik, maka ini adalah kisah kronologi pembunuhan unta. Oh. Nak dengar Ustaz. Apa dia? Nak dengar. Okey, maka ulama menyebut orang yang pertama menyerang unta tersebut ialah Qidar bin Salif. Dia serang, mungkin dia body contact ataupun dia tendangnya unta tu sehingga terpelanting jatuh ke tanah. Lalu mereka beramai-ramai membunuh dan melapah unta tersebut. Bila dia lapah unta tu, dia bedak kat orang kampung tau. Bukan makan dia orang lah. Dia lebih kurang yang buat kerja ni 9 orang. Anak unta tersebut, dia ada anak. Unta betina tu ada anak. Maka unta adalah binatang antara yang dalam Quran yang tiada ibu. Boleh? Benda yang tak ada ibu kat dunia ni selain daripada Nabi Allah Isa alaihi salam adalah unta Nabi Allah Saleh. Apa lagi yang tak ada ibu lagi? Baru 2 lagi. Mana nak Nabi ini Ustaz? Muhammad ke? Benda apa yang tak ada ibu dekat dalam Quran sebut? Yang pertama adalah Nabi Allah Isa alaihi salam. Yang kedua, apa dia? Nabi Isa. Nabi Isa ada ibu. Tak ada Yang tidak berbapa. Yang tidak berbapa. Okey, yang Nabi tidak Muhammad semua ada ibu. Hawa. Adam. Tak ada kan? Tongkat Nabi Musa. Ayuh, ular Nabi Nabi Musa alaihi salam. Lagi? Kambing sembelihan Nabi Allah Ismail yang gantikan tu. Tu tak ada ibu, tak ada bapa kat tu. Lepas tu unta ni. Tak ada dia maknanya tak beribu dan tidak berbapa lah, macam tu lah lebih kurang. Boleh? Ular, Nabi unta. Okey, jadi bukan Nabi Allah Isa sajalah kalau nak ikut kan. Baik, jadi bila anak unta tu tengok mak dia kena body contact jatuh dan dia orang sembelihnya mak dia tu, maka anak unta tersebut lari ke gunung. Apabila melihat kejadian itu, dalam surah Hud ada cerita lah fa'aqaruha faqala tamatta'u fi darikum salasata ayyam dzalika wa'dun ghairu makdzub. Lalu kemudian mereka menyembelih unta itu, aqaru tu bersembelih. Lalu berkatalah Nabi Allah Saleh kepada mereka, tamatta'u, korang enjoy lah. Tamatta' ni enjoy. Enjoy lah kalian di tempat masing-masing selama salasata ayyam, 3 hari. Tempoh demikian itu dalam waktu tersebut ialah janji yang tidak dapat didustakan. Apa janji dia tu? Bala akan Tiba. Maka bila justru kaum Samud merancang pembunuhan terhadap Nabi Saleh, mereka menyangka Nabi Saleh akan segera menyusul selepas kematian untanya. Dia cerita dia macam ni. Okey, cerita dia bawah ni adalah ayat 49 lah surah An-Naml. Qalu taqasamu billahi. Mereka berkata apa tau? Bila dia orang dah bunuh unta Nabi Allah Saleh tu. Okey, sekarang ni kita sumpah bahawa sesungguhnya kita akan bunuh Saleh pula dan pengikut-pengikutnya secara mengejut pada waktu malam. Jadi grup ni 9 orang tau yang rancang semua benda ni lah. Tapi dia orang merancang, Allah juga merancang lah. Dia tak tahu yang tu lah.
Lalu dia nak mengikut dengan pada waktu malam. Kemudian kita akan berkata kepada warisnya, kita orang tak tahu. Kita orang tak ada kat tempat pembunuhan. Semua nak menafikan lah. Soleh apatah lagi membunuhnya dan juga pengikut-pengikutnya. Dan sesungguhnya kami adalah orang-orang yang berkata benar. Yang ni ada dalam surah An-Naml. Lalu unta itu dibunuh pada petang Rabu. Okey, ni kronologi dia. Macam mana pembunuhan tu berlaku? Pembunuhan tu berlaku pada petang Rabu. Boleh? Pada hari Rabu petang. Nak dekat asar macam tu. Pada waktu itu, 9 orang daripada kalangan kaum Nabi Samud berkobar-kobar untuk membunuh Nabi Allah Soleh pada malam harinya. Baik, dia punya kepala dia macam ni. Otak dia fikir, kalau kita bunuh dia, kita bagi tahu cerita-cerita ni sampai dekat Nabi Allah Soleh tersebar cerita tu. Agak-agak Nabi Allah Soleh datang ke tak datang? Datang lah kan. Contohlah orang kata, ni Mat, kereta kau kena langgar kat luar tu. You ke? Mesti kita keluar pergi tengok. Sebab kereta tu kita punya. Jadi bila berita tu kata, ni unta Nabi, unta kau Soleh kena bunuh ni. Oh you ke? Tapi Nabi Allah Soleh dia tak datang petang tu, dia datang malam tu lah pada perancangan dia. Jadi pada malam itu ketika kecubaan membunuh Nabi Allah Soleh, Allah mengirimkan batu ke arah 9 orang tersebut dan mati pada malam tu juga. Jadi awal-awal yang 9 yang rancang nak bunuh Nabi Allah Soleh tu, malam tu juga Allah selesaikan dengan hujan batu lah. Batu turun. Boleh? Jadi pada keesokan harinya mulalah datanglah janji Allah itu. Pada hari Khamis tibalah giliran kaum Samud ditimpakan azab ke atas wajah mereka. Maka hari pertama hari Khamis tersebut wajah bertukar kekuningan. Kuning muka. Macam tu lah. Tak payah pakai kunyit tu. Orang dia nak cantik dia tak kunyit kat muka kan jadi kuning kan. Kemudian pada hari Jumaat keesokan harinya hari kedua wajah mereka bertukar menjadi merah pada petang itu. Lalu mereka mengeluh, aduh telah berlalu 2 hari dari ketentuan Allah. Habis dah 2 hari dah kita. Diorang dah tak boleh nak buat apa-apa langsung. Lalu pada hari Sabtu hari ketiga wajah mereka bertukar menjadi kehitaman. Pada petang itu mereka berteriak, oh sungguh benar tiba saat turunnya azab. Maka azab dah nak turun dah lah. Lalu sebelum memasuki hari Ahad, mereka duduk menunggu azab Allah dalam keadaan ketakutan. Tidak keruan, cemas menyeliputi perasaan. Tidak tahu apa yang harus dilakukan. Lalu dalam surah Al-A'raf ada ayat tu, oleh itu mereka pun dibinasakan oleh gempa bumi. Lalu menjadilah mereka mayat-mayat yang tersungkur di tempat tinggal masing-masing. Ada yang katakan dia adalah gempa bumi. Tetapi ketika matahari terbit pada hari Ahad, terdengar suara yang amat kuat daripada langit dan gempa yang dahsyat sehingga melayang nyawa mereka, yang tinggal hanyalah tubuh-tubuh yang bergelimpangan. Mati semua kecuali Soleh dan pengikutnya. Maka dekat dalam ayat tu, dalam ayat Quran cerita pasal kaum Nabi Allah Soleh itu, maka saya dapat simpulkan kewajipan berdakwah. Adalah kat situ kita letak. Oh dah sikit je. Kewajipan berdakwah ya, okey. Dan maka Nabi Soleh pun meninggalkan mereka sambil berkata, wahai kaumku, aku telah menyampaikan kepadamu perutusan Tuhanku. Dia dah bagi nasihat dah, tetapi kamu tidak suka kepada orang-orang yang memberi nasihat. Maknanya aku telah berusaha keras mencurahkan segala kemampuan untuk menunjukkan kamu ke jalan yang benar. Maka berlepaslah daripada tanggungjawab tersebut. Habislah tanggungjawab. Bertanggungjawab adalah berdakwah saja. Kemudian nak ikut ke tak nak tu Allah akan atur pula. Bukan urusan kita dah lah. Jadi minggu depan kita masuk kisah mengenai kaum Nabi Allah Soleh. Kazzabat Samudu bitagwaha idhim ba'asa ashqaha faqala lahum rasulullahi naqatallah. Naqah ni unta ni. Faqala lahum rasulullahi naqatallahi wa suqyaha
Fakazzabuhu fa'aqaruha. Fadamdama alaihim rabbuhum. Dam-dam ni makna gedebum-gedebum ada. Macam itulah. Boleh? Bunyi pun dam-dam. Boleh? Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin.